Menarik 10. Sarawak akor dengan keputusan pembatalan Sukan Malaysia SUKMA 2020 di Johor akibat ketidaktentuan penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Tertinggi SUKMA 2020 adalah sesuatu yang tepat. Menurut Abdul Karim, keputusan yang telah diumumkan Menteri Belia dan Sukan KBS Datuk Rizal Merican Naina Merican pada Isnin berperanan menyelamatkan struktur pembangunan sukan negara, lebih-lebih lagi mengambil kira keselamatan ribuan atlet, pegawai sukan dan sukarelawan. Abdul Karim berkata demikian dalam kenyataan media yang dikeluarkan kementeriannya pada Selasa. Sementara itu, tambah Abdul Karim, keputusan itu turut dipengaruhi oleh kesulitan yang dialami kerajaan Johor kerana temasya tertua di Malaysia itu telah ditangguh sebanyak 2 kali. Jalan Sebuyau Lingga di bawah program Perhubung Jalan Utama Kedua atau Second Trunk Road dijangka mula dilaksanakan pada awal tahun 2021. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi berkata, jalan ini akan memendekkan perjalanan penduduk Lingga untuk ke Kota Semerahan dan Kuching. Program Perhubung Jalan Utama Kedua merupakan salah satu daripada jalan perhubung luar bandar yang diluluskan dan dibiayai oleh Kerajaan Sarawak. Ianya juga dijangka dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan tahap sosioekonomi para penduduk luar bandar untuk membolehkan kawasan luar bandar mencapai tahap pembangunan seperti kawasan-kawasan lain. Untuk makluman, skop jalan ini adalah sepanjang 33 km daripada Sebuyau hingga ke Lingga. Jabatan Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah merangka inisiatif dan bercadang untuk meningkatkan keupayaan hospital-hospital lain di negeri ini untuk mempunyai kemudahan bagi merawat pesakit COVID-19. Pengurusinya Datuk Amar Douglas Ugambas berkata ini merupakan persediaan dan menjadikan kes di Sabah sebagai pengajaran. Carangan ini telah dikemukakan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk dipertimbangkan di Kerajaan Pusat. Sementara itu, katanya lagi makmal molekular perubatan untuk ujian RT-PCR akan dibina di Hospital Sarawak. Sebanyak 6 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak pada Selasa. Kanak-kanak berusia 6 bulan merupakan antara 6 individu yang direkodkan sebagai kes positif COVID-19 hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 997 kes. Terdapat juga penambahan 3 kes baru kluster Green Hill hari ini dan menjadikan jumlah positif melibatkan kluster ini adalah 82 orang termasuk kes indeks. Dengan itu, daerah Kuching masih lagi kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 131 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala 3 lagi daerah kekal berstatus kuning dan 36 buah daerah lain di Sarawak kekal berada dalam status hijau. Komuniti maritim di Sabah diminta untuk berhati-hati ketika melakukan aktiviti laut berikutan kesan ribut tropika yang ketika ini melanda kira-kira 929 km dari barat Laut Kudat. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, ribut tropika itu boleh menyebabkan angin kencang, laut bergelora dengan ombak setinggi 2.5 hingga 3.5 meter di perairan Laut Cina Selatan. Pihak Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan nasihat ribut tropika yang berada di kedudukan kira-kira 120 km ke timur laut dari Nha Trang, Vietnam. Sementara itu, katanya lagi peruntukan Ordinan Perkapalan Saudagar 1960 mewajibkan semua penumpang dan semua bot tidak kira saiz perlu mempunyai jaket keselamatan. Pengendali bot tidak mematuhi peraturan ditetapkan akan dikenakan tindakan undang-undang dan boleh dikompaun serta tindakan mahkamah akan diambil. Menarik 10. Malaysia mencatatkan pelaburan bernilai RM65.3 bilion
dalam sektor pembuatan bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini dan naik 16.6% berbanding RM56 bilion dalam tempoh yang sama pada tahun lepas. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, jumlah pelaburan yang diluluskan kebanyakannya merangkumi produk petroleum termasuk petrokimia sebanyak RM15 bilion, produk logam asas RM14.5 bilion, elektrik dan elektronik RM7.7 bilion, jentera serta peralatan RM5.8 bilion dan produk kimia serta kimia RM4.5 bilion. Kata MIDA lagi, berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas, pelaburan langsung domestik DDI dalam sektor pembuatan menyaksikan lonjakan sebanyak 45.5% kepada RM25.9 bilion dalam tempoh ini, manakala pelaburan langsung asing FDI yang diluluskan meningkat 3.2% kepada RM39.4 bilion. Negeri yang mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi yang diluluskan dalam sektor pembuatan ialah Sarawak, Sabah, Pulau Pinang, Selangor dan Johor yang menyumbang sebanyak RM51.3 bilion secara kolektif. Seorang wanita yang merupakan individu di bawah pengawasan PUS telah dikesan mengunjungi sebuah pasar raya di Bandar Melaka. Individu yang sepatutnya menjalani kuarantin di rumah sehingga Khamis itu dilaporkan menyorokkan gelang tangan merah jambu yang dipakainya untuk mengelakkan perkara itu diketahui orang ramai. Tanpa menyedari dirinya diperhati, pengawal keselamatan di pasaraya itu kemudian mengarah individu itu untuk keluar dari premis dan menghubungi pihak polis Batu Berendam. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Afzanizar Ahmad yang mengesahkan perkara itu berkata, walaupun disahkan negatif ujian COVID-19 serta tiada tangkapan yang dilakukan, wanita itu turut dimaklumkan untuk menyerah diri ke balai polis selepas tempoh kuarantin berakhir. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 270 Kanun Keseksaan serta Seksyen 22 dalam kurungan B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Suspek utama kes pembunuhan melibatkan seorang jurutera di tapak pembinaan pada 28 Oktober lepas didakwa di Mahkamah Magistrat Sepang. Tertuduh Vijayan Palinapan mengangguk tanda faham sebaik saja pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Ayuni Izzati Sulaiman. Mengikut pertuduhan, Vijayan yang merupakan seorang kontraktor didakwa membunuh dan membakar mangsa Seri Ganis Kanapi Pillai pada sekitar pukul 2.30 hingga 4.50 pagi di Taman Kota Warisan Sepang. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman mati atas kesalahan membunuh. Tambahan lagi, mahkamah menetapkan tarikh 8 Februari depan untuk sebutan semula kes lain menunggu keputusan DNA. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata beliau telah memecat Setiausaha Pertahanan Mark Esper dan mengucapkan terima kasih atas perkhidmatannya. Di dalam Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat, Setiausaha Pertahanan mengawasi Jabatan Pertahanan dan bertindak sebagai pembuat dan penasihat dasar pertahanan utama. Trump menggantikan tempat itu dengan Christopher Miller iaitu pengarah Pusat Pencegahan Keganasan Nasional dan akan bertindak sebagai pemangku Ketua Pentagon, berkuat kuasa serta-merta. Esper mula memimpin Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat pada pertengahan 2019 setelah berkhidmat sebagai Setiausaha Tentera Darat dan sepanjang tempoh perkhidmatannya, pegawai Pentagon itu tidak sependapat dengan Rumah Putih dalam beberapa perkara. Saham-saham Asia meningkat menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, sementara pelabur terus memberi sokongan kepada data pengeluaran kilang di China, Eropah dan Amerika Syarikat. Penganalisis di ANZ Bank dalam nota penyelidikannya berkata, dasar bank pusat di seluruh dunia akan tetap akomodatif untuk memastikan kecairan yang mencukupi di pasaran. Ahli strategi di Institut Pelaburan BlackRock berkata mereka menaikkan perolehan dalam pasaran equity Asia dan Jepun kepada lebih kuat ketika China dan kebanyakan ekonomi Asia lain telah melakukan yang terbaik dalam mengekang wabak COVID-19 dan ke arah pemulihan ekonomi. Mereka jangka situasi ini akan berterusan pada bulan-bulan yang akan datang. Menarik 10.